بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita diberi peluang untuk sama-sama pada malam ini menyambung pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, yang mana kita berhenti pada muka yang ke-81 pada kalam Muhasyi rahimahullah. Wa idza 'alimta dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال إذا علمت ذلك فقوله ثبوت شيء أو نفيه صادق بما إذا كان المنفي مغايرا للمثبت إما في الموضوع أو المحمول إلى غير ذلك مما مر. Jadi perbincangannya tentang ta'rif tanaqud ataupun naqid. Naqidan ialah ibaratun an thubuti syai'in atau wa nafyuhu an thubuti syai'in wa nafyihi. Nahu Zaidun mawjud wa Zaidun laisa bimawjud. Okey, jadi isunya perbincangan semalam pada menceritakan tentang hakikat tanaqud yang dikendaki oleh ulama ahli kalam dan juga ahli mantiq. Maka kita dah bincangkan terdapat sesuatu itu bila nak berlaku tanaqud mestilah ada sama pada al-wahdat ats-tsamaniyah. Pada 8 bentuk i'tibarat mesti sama, barulah kedua-dua qadiyah ataupun pernyataan itu boleh kita katakan pernyataan yang naqid, yang berlawanan. Kalau tidak ada salah satu daripada 8 wahdat itu sama, maka pernyataan itu, qadiyah itu tidak boleh kita kata dia naqid kepada qadiyah yang satu lagi. Jadi kata Muhasyi rahimahullah, idza alimta dzalika, apabila kamu telah mengetahui demikian itu, faqauluhu thubutu syai'in au nafyuhu, tu kata Muhasyi, kata syarih, ibaratun an thubuti, subut syai'in ataupun nafyuhu, nafyu syai'in itu ta'rif naqid yang disebut oleh syarih itu sadiqun, kena dia, betul lah juga kena dengan ta'rif itu, bima idza kana al-manfiyu mughayiran, jika perkara yang dinafikan itu mughayiran lil muthbat, bersalahan dengan satu statement yang diisbatkan. Perkara yang dinafikan itu menyalahi perkara yang diisbatkan. Imma fil mawdu', sama ada pada mawdu' ataupun mahmul, ila ghairi dhalika, sehingga selain daripada itu, daripada 8 bentuk i'tibar yang kita sebut tu. Macam kita kata Zaidun mawjud dengan Zaidun laisa bimawjud. Zaidun mawjud dengan i'tiqad fidar, Zaidun laisa bimawjud dengan i'tiqad bukan dalam rumah, bukan fidar, fi ghairi dar. Maka kalau ikutnya kira tanaqud jugalah, sebab kalam syarih itu umum. Bila dia kata naqid itu ibaratun an subuti syai'in wa nafi, ibarat sabit sesuatu dan lawang sesuatu itu. Jadi kalau gitu, kalau ada beza pada mana-mana wahdat yang 8 tu pun kira naqid jugalah.
Ma'a annahu la tanaqudha bainahuma wal hal. Sebenarnya tak ada tanakut antara dua pernyataan tersebut sebab dia berbeza pada wahdat. Okey. Ma'a annahu la tanaqudha bainahuma hina idzin, ketika itu. Ketika apa? Ketika hina idz kana al-manfiyu mughayiran lil muthbat imma fil mawdu' ila akhirih. Kenapa? Li jawazi sidqihima. Kerana jadi hukumnya harus benar kedua-dua qadiyah au kidhibihima, ataupun dusta kedua-dua qadiyah. Sebab apa? Sebab bila ada berlaku khilaf ataupun berlaku bersalahan pada mana-mana wahdat yang samaniyah, maka akan jadi natijahnya sama ada dua-dua pernyataan tu betul belaka atau dua-dua itu salah belaka. Wattanaqudu wal hal tanaqud la budda fihi min sidqi ahadi syai'aini. Wal hal, tanaqud itu tak dapat tidak, hakikat tanaqud itu mestilah betul salah satu dua perkara saja. Wa kidhbil akhar, dan dusta salah pernyataan yang satu lagi, itu baru tanaqud. Tanaqud ini bila dua pernyataan itu satu saja betul, satu lagi salah, baru tanaqud. Tapi bila berlaku khilaf pada wahdat, salah satu wahdat yang lapang tu, natijahnya akan menyebabkan dua-dua itu betul belaka, boleh jadi, atau dua-dua itu salah belaka. Maka tak kena dengan hakikat tanaqud. Wala yujad dhalika, dan tidak didapati demikian itu. Mana? Sidqu ahadi syai'an wa kidhbil akhar itu. Illa, kecuali. Illa 'inda ittihadi fi jami'i ma marra, kecuali ketika bersatunya kedua-dua qadhiyah itu pada sekalian apa yang disebut, iaitu wahdat as-samaniyah yang kita sebut dulu. Ittihad fil mawdu', ittihad fil mahmul, ittihad fil zaman, ittihad fil makan, ittihad fil syarti, ittihad fi al-fi'li wa bil fi'li bil quwwah, ittihad fi apa nama ni, fil juz'i wal kull, ittihad bil idafah. Jadi kena ittihad belaka, barulah kita nak kata berlakunya tanaqud. Habis. Wa hasilu al-jawabi, hasil jawabnya, jawab bagi apa? Bagi apa nama ni, kritikan Iraq yang datang pada ta'rif syarih yang mentakrifkan naqidan dengan apa? Ibaratun an subuti syai'in wa nafihi. Nak Iraq pada takrif tersebut. Maka hasil jawabnya anna la nusallimu, bahawa kita tidak terima, anna qawlahu subutu syai'in, bahawa kalam syarih subutu syai'in aw nafyuhu tu sadiqun bima dhukira, bahawa apa nama ni, takrif yang disebut oleh syarih itu kena kepada apa yang disebut tadi. Kita tak terima tu. Kenapa? Li'anna ad-dhamira fi aw nafihi, kerana dhamir pada nafihi tu. Kan dia kata ta'rifnya ialah subutu syai'in aw nafihi. Ibaratun an subuti lah. Jadi baris tengok, kalau ada an, kita baca subuti. Kita ambil hak subut je. Subutu syai'in aw nafyuhu tu. Aw nafyuhu, nafyu apa? Nafyu syai'. Di sini dia bincang bab dhamir, dia kata. Kerana apa? Kata-kata kalam syarih yang mengata subut syai' an-nafyu tu tidak betul, tak kena kepada apa yang disebut tu. Benda yang khilaf pada mana salah satu pada ittihad yang sama, wahdat samaniyah itu. Kenapa? Kerana dhamir pada aw nafihi tu raji'un lil amri al-muthbat, itu kembali kepada perkara yang diisbat. Mana perkara diisbat? Subutu syai'in, mensabitkan sesuatu, wa nafyuhu, dan menafikan sesuatu itu, sesuatu yang diisbat. Jadi kembali pada syai'an musbat itulah. Subutu syai', syai' itu syai' musbat. Wa nafyuhu, nafyu syai'un musbat, nafi sesuatu yang telah diisbat. Maka wala syakka annahu indah
ikhtilali syartin minasyuruti sabiqati la yasduku. Dan tidak syak lagi bahawa apabila cacat salah satu daripada syarat-syarat yang tersebut, maka tidak kena la yasduku ta'rif alaih. Tidak benar, tak kena ta'rif di atasnya. Sebab apa? Tengok. Sabit sesuatu dan menafi sesuatu yang sabit. Bahawa tak nakut. Menafi sesuatu yang disabitkan tadi. Jadi nak berlaku penafian bagi sesuatu yang disabitkan tu, mestilah ittihad pada wahdat asamaniyah tu juga. Mestilah dengan cukup syarat-syarat yang disebutkan dahulu. Kalau tak cukup syarat, ia tak akan jadi menafikan perkara tu. Ia jadi betul belaka. Nampak? Jadi kalam syarih itu makna dia betul. Kalam syarih pada ta'rif naqidah tu, dia tidak salah dan boleh difaham dengan makna yang betul. Okey, satu. Wa annal manfi. Dan lagi dia kata bima dzikr li anna dhamira atas itulah. Boleh jadi atas sini li anna dhamira. Illah kenapa? La yasduku bima dzukira tu. Wa annal manfiyya huwal muthbat. Nafsuhu, itulah diri yang diisbatkan. La yasduku wala syakka wa anna al manfiyya, mana ni wa hasu jawab huwa al musbat nafsuhu, dan yang dinafikan itulah diri yang disabitkan. Bal ghairuhu, bahkan hak lain bil i'tibari, bahkan dia itu yang lain dengan i'tibar. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah dahulu. Okey. Kama taqaddama idahuhu, telah terdahulu keterangan dia. Okey. Jadi maknanya macam mana jadi? Min syurutis sabiqah la yasduku. Nampak tak? La yasduku. Wa annal manfiyya huwal musbat nafsuhu. Bahawa yang dinafikan itulah dia yang disebabkan dirinya. Bahkan selain daripadanya itu bukan sebab apa mari bal ni? Kalau ada bal ni ada la yasduku annal manfiyya. Nampak ada lain tu. La yasduku ada, tak ada wa. Okey. Tabak dalam umum tak ada wa. Kita tengok. Okey. Kita tengok yang tak ada wa dulu. Wala syakka annahu. Mana tadi? Wala syakka annahu, tidak syak bahawa sesungguhnya inda ikhtilali syartin minasyuruti sabiqah, jika cacat satu syarat daripada syarat-syarat tersebut, la yasduku annal manfiyya huwal musbat, tidak benar bahawa yang dinafikan itu ialah diri yang diisbat. Baru kena. Jadi tak ada wa. Wa tak ada. Jelas lah. Sebab tu baru sah ada bal ghairuhu tu. Bal ghairuhu. Okey, jadi wa tu tidak ada. Maka jelas. La yasduku anna. Jadi jumlah anna itu jadi fa'il bagi yasduku. Sesalah. Okey. Bila tak ada wa tu sesal. Maka annal manfiyah tu tidak benar bahawa al-manfiyya huwal muthbat, bahawa yang dinafikan itu diri yang diisbat, diri dia itu. Benda yang dinafi itulah benda yang diisbatkan, nafsuhu. Bal ghairuhu, bahkan lain daripadanya bil i'tibar, dengan melihat kepada i'tibar yang berbeza, i'tibar maudhu', i'tibar mahmud, i'tibar idhafah, i'tibar apa lagi, i'tibar zaman makan, itulah. Jadi bila gitu takkan berlakulah. Jadi ta'rif yang dibuat oleh musannif, oleh syarih itu kena dah.
Sebab apa? Sebab bila cacat salah satu daripada syarat-syarat tersebut, maka tidak betul lah, tidak kenalah bahawa kita namakan manfi itu diri musbat. Bahkan dia itu bukan diri musbat, melihat kepada iktibar, kama taqaddama idahuhu, sebagaimana terdahulu keterangannya. Okey. Wal makna. Jadi makna dia apa? Thubutu amrin. Makna bagi kalam syarih itu thubutu amrin wa nafyu dhalikal amri bi'ainihi, ialah mensabitkan sesuatu dan juga menafikan perkara sesuatu itu juga. Pensabitan sesuatu perkara dan penafian perkara itu. Itu maksudnya hal tu jadi tanakuk tu. Wala yakunul manfiyu huwal musbat bi'ainihi, dan tidak adalah perkara yang dinafi itu diri yang diisbat dengan dirinya itu, illa kecuali indal ittihad fi jami'i ma marra, kecuali jika sama dan bersatu pada semua yang telah tersebut daripada syarat-syarat wahdat yang samaniyah itu, yang 8 itu. Okey, wa hadza makna ma sabaqa. Inilah makna yang telah lalu, min anna syarta asy-syarta, bahawa syarat itu ittihadun nisbati al-hukmiyah, sama pada nisbah hukum. Habis. Selesai. Okey. Jadi tidak datang irad atas ta'rif syarih. Kemudian kata Muhashir rahimahullahu ta'ala, wa'lam, ketahui oleh kamu, annahu yadkhulu fi ta'rifi naqidaini, bahawa masuk pada ta'rif dua nakid itu, dua yang bertentangan itu, masuk apa? Al-adamu wal malakah. Fa'il bagi yadkhulu. Adam dan malakah. Ini pembahagian tanakuk adam malakah. Adam ketiadaan, malakah keadaan, kemampuan. Jadi masuk dalam mana? Masuk dalam nakid juga. Bimakna, dengan makna apa? Annahu yustaghna bin naqidaini anhuma, bahawa dicukupkan, terkaya, dicukupkan dengan nakid itu daripada keduanya. Makna sebut naqidah tu tak perlu sebut dah ada malakah. Sebab ada malakah tu masuk dalam naqidah dah. Masuk dalam naqidain dah. Yustaghna anhuma bin naqidain. Terkaya daripada menyebut ada malakah dengan kita sebut naqidain dah masuk, cukup dah. Bi'tibaril ithbati wan nafi, dengan mengiktibarkan berlakunya isbat dan nafi. Sebab ada malakah pun dalam itu ada berlaku isbat nafi. Jadi hakikat jumlah yang ada isbat nafi ni masuk dalam naqidain lah. Bi'tibaril ithbati wan nafi fi kullin, dengan diiktibarkan adanya isbat dan penafian pada setiapnya. La bimakna annahuma fi afradin naqidain, bukan dengan maksud sesuatu tanakut yang ada malakah itu dengan makna dia itu afrad perkara nakid. Bukan maksud tu. Perkara nakid ini nakid lah. Tak, dia ada makna khusus lagi. Ada malakah dimasukkan dalam nakid diiktibar pada dia itu ada pada penyataan itu isbat dan nafi. Itu je. Bukan nak katakan ada malakah ni termasuk daripada afrad naqidain. Bukan. Naqidain dia ada makna khusus. Yang mana yang mustahil terangkat. Istihalatu nafihima. Wastihalatu jam'ihima. Ternafi kedua-dua mustahil. Dan juga ada kedua-dua pun mustahil. Itu nakid. Hakikat afrad nakid itu bukanlah dalam afrad nakid itu ada malakah. Cuma ada malakah itu dari segi aspek dia pada pengisbatan dan penafian. Ada isbat satu nafi. Itu je. Maka kita panggil dia masuk dalam nakid juga. La bi makna annahuma min afradin naqidain. Kenapa? Lianna min lazimin naqidaini, kerana perkara yang lazim daripada dua nakid itu, annahuma la yartafi'ani, bahawa kedua-duanya tidak terakad. Tak boleh angkat. Tak boleh ternafi. La yartafi'an ay la yunfayani, tidak dinafikan kedua, tak boleh terangkat. Tak boleh dinafi belaka. Contoh gerak dan diam bagi jisim.
Jisim itu sama ada gerak atau diam. Tak boleh jadi gerak diam. Gerak dan tidak gerak. Gitu. Baru dia kata betul-betul nakik. Kalau gerak dan diam tu ika apa? Dia panggil apa tu? Gerak dan diam dia panggil apa tu? Gerak dan diam musawi lin nakik. Okay. Gerak dan tidak gerak. Jadi jisim itu mustahil dia gerak dan tidak gerak. Tak boleh juga. Dan dia itu tidak gerak dan tidak gerak. Ternafi keduanya. Tak boleh juga. Annahuma la yartafi'ani. Wa annahuma yaqtasimani as-sidqa wal kadhiba. Dan dia itu membahagikan benar dan salah. Apa makna? Dua naqadiyah, kalau naqidan, dia bagi dua benar dan salah. Makna seorang ambil benar, seorang ambil salah. Seorang ambil betul, seorang ambil kadhib. Seorang ambil tipu. Yaqtasimani al-sidqa wal kadhiba ay yakunu ahaduhuma sadiqan wal akharu kadhiban. Salah satu tu betul, penyataan yang benar, dan salah satu penyataan yang dusta. Wala kadzalikal adamu wal malakatu. Bukan adam malakah tak sama sifatnya, sebab itu adam malakah tak termasuk daripada afrad nakid. Dari segi aspek dia itu termasuk daripada mafhum kulli, ataupun dia itu afrad daripada nakid yang ada mafhum kulli dia, bukan. Bukan. Wala kadzalikal adamu wal malakah fihima, pada keduanya. Satu. Wa aidan fanyafu. Kenapa? Kerana ada malakah ni boleh ternafi, boleh terangkat kedua-duanya. Boleh terangkat kedua-dua, boleh ternafi kedua-duanya. Contoh, dinding itu melihat dan tidak melihat. Boleh tak dinding itu tidak melihat dan tidak melihat? Boleh. Jadi melihat dan tidak melihat bagi dinding itu boleh diangkat, boleh ternafi. Sebab apa? Kerana dinding bukan tidak menerima sifat pelihat itu. Ada malakah tidak ada pada dinding tu. Okey. Wa aidan fan nafyu fi taqabulil adami wal malakati muqayyadun bi nafyil malakati amma min sya'nihi an yattasifa biha. Bahawa ada malakah ini dikaitkan pada menafikan malakah, menafikan kemampuan, amma daripada sesuatu min sya'nihi an yattasifa biha, sesuatu yang keadaannya boleh menerima bersifat dengan malakah tersebut, dengan kemampuan tersebut. Baru kita boleh kata ada malakah. Dinding tak boleh kata ada malakah sebab dia bukan jenis menerima melihat, bukan jenis menerima melihat. Dia tu tak melihat dinding. Ada pun manusia dia menerima melihat dan tidak melihat. Iaitu buta. Melihat celek. Buta tak nampak. Nampak tak? Jadi ada malakah ini dikaitkan lagi dengan kait bahawa keadaan sesuatu itu dia boleh menerima bersifat dengan malakah tersebut. Bi khilafihi fin naqidaini, bersalahan pada dua nakid. Fa innahuma naw'ani mutabayinani, dia itu dua jenis yang berbeza. Mutabayinani makna dua yang berbeza betul. Mutabayinan, yang berlainan. Laisa ahaduhuma min afradil akhar, bukan salah satu tu afrad yang satu lagi. Fala yasihhu tafsiru, maka tidak sah kita ditafsirkan. Fala yasihhu tafsirud dukhul bima'na tsani, maka tidak sah kita tafsirkan ad-dukhul dengan makna yang kedua. Maksud dengan makna apa? Makna kedua ini annahu min afradin naqidain, annal adam wal malakah min afradi an-naqidaini. Makna itu makna kedua. Jadi dukhul itu wadakhala kan dia kata ni. Wadakhala al-adam wal malakah kan. Wa ala annahu yadkhulu fi ta'rif. Yadkhulu. Dukhul tu kembali kepada apa? Yadkhulu ni lah. Yadkhulu fi ta'rifin naqidain al-adamu wal malakah. Jadi dukhul tidak sah kita tafsirkan makna kedua. Makna kedua tu apa? Makna kedua tu dengan makna dia itu annahuma min afradin naqidain. Itu makna kedua. Tapi dengan makna pertama apa dia? Makna pertama bahawa
Annahu yustaghna bin naqidai anhuma bi'tibari al-ithbat wan nafi. Dengan iktibar bahawa ada pada Adam Malakah satu tu isbat dan satu penafian. Okey, habis. Qauluhu istilah. Okey, masuk tepi pula. Kita tengok balik pada kalam Syarih rahimahullah. Kata Syekh Al-Hudhudi rahimahullah ta'ala, wa hadha istilahul usuliyin. Ini istilah ulama usuliyin. Ulama usuliyin, ulama ahli kalam lah, ulama usuluddin. Wali ahli mantiqi istilahun akharu. Bagi ahli mantiq ada istilah lain. Ahli mantiq ada istilah yang tersendiri. Istilahun akharu ghairu hadha. Bukan yang bukan ini. Istilah lain yang bukan dengan istilah ni. Fanzur, maka kamu tengoklah demikian itu, zalika ay zalika listilahul akhar fi syarhi syai, pada syarah Syekh Sanusi ada buat syarah bagi kitab mantiq li hadzal mahal, bagi tempat ini, pada perbincangan ini. Habis. Kemudian katanya, walamma kanat hadhil mustahilatu, dan tatkala adalah ini segala perkara mustahil itu, munafiyatin tak. Perkara-perkara mustahil itu munafiyatin walamma kanat hadhil mustahilatu munafiyatin lil wajibat, menafikan bagi perkara wajib. Dia itu yang dinafikan ataupun yang dinafikan bagi perkara wajib, maka perkara mustahil itu menafikan perkara wajib, kana adaduha, maka adalah bilangan mustahil pun ka'adadiha, seperti bilangan wajib. Bila kita tahu perkara mustahil ni dia menafikan yang wajib, maka bilangan mustahil pun seumpama bilangan wajib. Wa tartibuha ay wa kana tartibuha ka tartibiha. Tartibul mustahilat, susunan mustahil itu seumpama susunan wajibat. Al-awwalu minal mustahilat, yang pertama daripada perkara mustahil itu, lil awwali, bagi yang pertama, minal wajibat, pada perkara wajib. Jadi mustahil yang pertama itu sama susunannya dengan wajib yang pertama. Jadi sama. Wathani lithani, dan mustahil sifat yang kedua bagi mustahil itu sama bagi sifat yang kedua bagi wajib. Ila akhiriha, sehingga akhir dia. Okey. Kita masuk pada kalam Muhasyir rahimahullah. Qauluhu istilahu fi istilahi, hadha istilahu istilahul usuliyin. Ini istilah ulama usul. Okey. Jadi di sini dia kata zahiru. Az-zahiru, zahirnya, annal murada bihim, yang dimaksudkan dengan bihim bil usuliyin. Apa maksud dia? Arbabu usulil fiqhi, orang yang ahli usul fiqh. Jadi kita kata usuliyin ni usuluddin. Dah usul fiqh sini. Silaplah tadi tu. Tapi ada bincangan ni ada lagi. Okey. Ada lagi, ada ihtimal lagi. Jadi zahir daripada kalam musannif itu bahawa arbab usuluddin, ahli ulama usuluddin ni, al-murad bihim, yang dengan maksudkan dengan usuliyin ni ialah usulil fiqh, ahli ulama usul fiqh. Kenapa? Lianna arbaba usuliddin, kerana ahli ulama usuluddin kathiran ma, banyak kali, kathiran ma, ini istilah, kathiran ma, kerap kali dan banyak kali, yamshuna, mereka bersama berjalan, ala istilahil manatiqah, mengikut istilah al-manatiqah, ahli mantiq. Jadi ulama usuluddin pada kebanyakan keadaan mereka ikut istilah ahli mantiq. Jadi zahir daripada kalam syarih, maksud usuliyin itu ialah ahli usul fiqh. Satu,
Wa yuhtamal, boleh diihtimal juga, annal murada bihim arbabu usuluddin. Yang dimaksudkan dengan usuliyin itu arbab usuluddin juga. Boleh juga. Sebab itu kita jangan cepat nak kritik ataupun nak condemn. Nak condemn pandangan-pandangan lain tak. Jangan cepat, sabar dulu. Itu yang diajar oleh para ulama, oleh masyayikh kita. Sabar dulu, ihtimal tak. Kita nak kata seseorang itu ulama tu sesat, tak, kalangan ahli sufi yang ulama besar-besar yang diiktiraf oleh di kalangan masyarakat ataupun ulama sufi sendiri, tiba-tiba kita nak kata salah dah sesat. Sabar dulu. Kita cakap dengan orang mati dah ni. Kalau tuang dia ada senang kita tanya. Sabar dulu, ada ihtimal ke tidak? Masalah orang lain mengistighlalkan kalamnya, menggunakan dan ambil peluang menggunakan kalam-kalam yang syubhah itu untuk membenarkan pandangan mereka yang sesat, pandangan sesat ajaran batiniah mereka, itu masalah lain. Jadi kita perang apa waktu, jangan pergi perang dengan ulama-ulama hak tak ada dah ni. Yang mana kehebatan dan juga kealiman dan juga ketinggian mereka itu diiktiraf oleh jumhur lah. Kita nak kata semua tak juga. Jadi silapnya situlah kok. Jadi kita kata kerana sebab inilah berlakunya golongan-golongan makrifat yang sesat-sesat batiniah ini menggunakan mengistighlal, ambil peluang guna kalam ini. Jadi kita kena sesatkan tuang kitab. Kita kena apa nama ni? Tuang kitab ni sebenarnya ialah ahli sihir lah, batini lah, tahap tinggi dan seumpamanya. Jadi sabar dulu. Nampak tak? Hak sesat tu sesat dah. Hak sesat jenis geng-geng yang tak mahu nak semayang, yang jenis percaya syahadah Muhammad Rasulullah itu bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan Muhammad dalam diri tu, memang sesat dah tu. Terang waktu lah ke masyarakat. Terang waktu. Kadang-kadang mereka pun tak kenal pun nama seperti Ibn Arabi, tidak kenal pun. Kita pergi keluarkan nama tu, jadi mereka kenal pula. Ada juga ulama hak guna macam cakap macam dia. Ada juga ulama yang cakap macam dia. Jadi dia rasa dia tu ulama. Dia tu rasa macam ulama. Tiba-tiba ulama sungguh ada cakap macam dia. Dia rasa betul dah dia. Padahal dia tu sesat tu. Hak ulama cakap ni, hak fahaman, hak betul dengan maksud yang betul, akidah yang safi, yang tulen. Hak dia rasa cakap serupa tu, nampak tak? Macam ulama dah. Orang ada beliang mahal. Ada seorang tu tidak kenal beliang ke tak beliang, dia tiba-tiba dia beli kedai rupa macam beliang tapi kaca ataupun daripada plastik macam beliang. Dia pun suka aku ada beliang. Dia ada ulama tu ada beliang, aku ada beliang kok. Beliang aku tengok, besar ada dia lagi. Banyak lagi dia beli. Sebab dia ingat bahawa beliang dia tu walaupun rupa sama, dari segi nampak tu sama, dia ingat tu beliang dah. Padahal ulama tu beliang betul. Batu beliang betul. Jauhari kena. Hanya Jauhari yang mengenal mak nikam. Tak. Jauhari kena. Orang yang tentang ahli jauhar, ahli batu permata, dia kenal. Ni dok kenal. Bila dok kenal dia kata, beli satu plastik beli. Aku boleh beliang banyak pada orang tu. Orang tu sutir beliang kecil. Aku bapak besar beliang. Sebab apa? Sebab dok kenal. Ni berlaku. Hak golongan mengaku. Jadi kita pergi sebut pula benda gitu. Dia kata, betul dah hak kita khabar tu sebenarnya ada disebut oleh ulama besar-besar Ibn Arabi, Jili dan seumpamanya tak? Jadi kita dah kok makrifah ni. Kita dah makrifah hak disebut oleh ni. Orang lain kulit belaka. Dia tak sedar, dia sesat. Dia beli yang hak maiding jual. Hak jual sia suti berapa sen, manik-manik gitu. Nampak beli yang. Itu sedikit lah berkaitan ni. Kalau ada nak marah tu, nak marah mana? Nampak tak? Pandangan masing-masing jangan marah. Kalau marah kena jual. Nampak tak? Habis. Jadi dia kata, boleh ihtimal juga bahawa usuliyin di situ itu ulama usuluddin. Jadi betul lah. Dengan intibar, tengok intibar berbeza kita tahu dah.
kita belajar dah masalah tanakuk tu 8 iktibarat nak jadi satu tu tanakuk. Pada kalam seseorang itu apa tak lagi pada kalam dah. Kalam-kalam yang kita nak apa? Yang apa nama ni? Perlu kepada penelitian sebegitu, maka perlu kepada tarawi dia panggil. At-tarawi, kena bertenang, kena ambil masa. Al-ajalatu minasyaitan. Sikap gaduh, gopoh itu ialah daripada syaitan. Wa ta'anni minallah. Sifat berhalu-halu, berhati-hati itu daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa qawluhu wa li ahli al-mantiqi istilahun akharu. Dan kata syarih, bagi ahli mantik tu ada istilah lain. Apa dia? Huwa annahum ja'alu al-mutanafayatu. Mereka menjadikan al-mutanafayat. Mutanafiyat tak mutanafiyat. Mereka ja'alul mutanafiyatu. Mereka menjadikan al-mutanafiyat, perkara yang berlawan-lawanan itu arba'atan. Apa baca munafatu pula? Tengok tu. Fa'ati lah. Maf'ul yang pertama. Arba'atan. Ja'ala. Ja'ala ni maknanya jadi lah. Kita pergi makan kedai, sedap tak? Ja'ala tak nasi ni? Nasi ni ja'ala. Ja'ala tu maknanya jadi. Ramai guna istilah ja'ala ni. Wa huwa annahum ja'alu, bahawa mereka menjadikan al-mutanafiyati arba'atan. Mereka menjadikan perkara yang ternafi tu, bernafi-nafian tu ada 4 bahagi. Jadi ahli mantik bahagikan mutanafiyat bagi 4. Apa dia? Ad-diddani. Dua yang berlawanan. Did. Mutana wal mutadayifani. Yang kedua mutadayifan. Wan naqidani. Yang ketiga naqidani. Wal adamu wal malakatu. Wal adamu wal malakatu. Yang keempat ialah adam malakah. Fahadhil arba'atu la yumkinu ijtima'uha. Tidak boleh berhimpun. Jadi ini kata mutanafiyat tu tak boleh berhimpun. Bi khilafil khilafain. Istilah kelima ialah hak ni lain pula ni. Al khilafain, dua yang berbeza. Kal qiyami wad dhahik. Seperti berdiri dan dhahikun. Berdiri dan ketawa. Boleh berhimpun tak? Boleh. Tapi berdiri tu bukan ketawa. Tu khilafain, dua benda yang berbeza. Berdiri satu mafhum, dhahik satu mafhum. Jadi dua itu sama tak? Tak sama. Khilafan dia panggil. Tapi boleh berhimpun. Fa innahu yumkinu ijtima'uhuma. Kerana boleh berhimpun kedua-duanya. Falaisa mutanafiyaini. Bukanlah dia mutanafiyain. Dia bukan dua yang bernafi-nafian. Wa kadza mithlan. Sebenarnya istilah yang sebenarnya mithlan. Dua yang sama. Kabayadin wa bayadin. Seperti putih dan putih. Putih susu dan putih kapah. Maka fajumlatul aqsami indahum, himpunan bahagian di sisi mereka, sittatun, ada 6. Allahu akbar. Sittatun. Kita berhenti sinilah. Fajumlatul aqsam indahum sittatun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja untuk malam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.